إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى حج إما في الدنيا وإما في الآخرة، خصوصا إلى سيدنا الشيخ ورسلهم وقرآنهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الساحرين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 15. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya Rabbil Alamin. Qala musannif, huraian sifat yang kedua, idam, artinya sedia. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf maknanya orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah memikul segala hukum hakam Allah di atas muka bumi. Itu makna kata mukallaf. Ya, orang-orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk memikul hukum hakam Allah di atas muka bumi. Siapa? Kita semua ni lah. Kita semua ni namanya mukallaf. Apa yang wajib atas mukallaf pada syarak itu? Iaitu mengetahui serta mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Dia kata mengetahui serta mengakui. Ada orang tahu tapi tak mengaku. Ada orang
mengetahui tapi tidak mengakui. Mengetahui tapi tidak mengakui, itu namanya kufur. Tahu tapi tak nak mengaku, itu namanya kufur. Mengaku tapi tak tahu, itu namanya juhala, jahil. Jadi yang dikehendaki pada syarak mestilah mengetahui serta mengakui. An ta'lamu wa an ta'rafu, bahawa mengetahui dan mengenali. Mengenali itu dengan makna mengakui. An ta'lamu wa an ta'lama wa an tashhada wa an ta'rafa. Mengetahui, mengenali, mengetahui, mengakui serta mengenali. Itu darjah kita nak menuju kepada mengenal Allah. Tahu dulu, lepas tu mengakui, lepas tu mengenali. Alim, syahid, wa'arif. Alim dengan menuntut ilmu. Syahid mengakui benar segala ilmu yang dipelajari. Arif iaitu mengenali, iaitu merasai di dalam hati sungguh wujudnya zat Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang adalah ia ilahun wa rabbun, Tuhan. Jadi nak kenal Tuhan ni bukan semata-mata mengaku kata Allah tu Tuhan saja. Dia kena tahu dulu siapa Tuhan tu, ciri-ciri Tuhan tu, lagu mana. Lepas tu kena pula mengakui dalam hati. Kemudian barulah dirasa sungguh itulah Tuhan. 3 step. Tak bolehlah seorang tu mengaku saja ada Tuhan. Tuhan macam mana tak tahu. Tahu saja, mengaku saja, tapi tak tahu tidak sah. Tidak sah pengakuan tu sebab tak tahu. Macam orang tunjuk kat kita, seekor belut, seekor ular. Dia kata cuba kau tangkap belut tu, nanti kita boleh buat kari belut. Dia tak kenal mana belut, mana ular. Agak-agak dia selamat. Mampu kena patut mengular. Begitulah juga pengakuan kita mengenai ketuhanan Allah. Kalau kita tak kenal, tak tahu ciri-ciri ketuhanan, agak-agak betul dah cekot kita. Apatah lagi nak jadi orang yang arif billah, mengenal Allah jauh sekali. Jadi nak tak nak, awaludin ma'rifatullah itu, awal-awal agama yang awal-awal dikehendaki dalam agama itu ialah mengenal Allah. Maka nak mengenal Allah itu mestilah dengan menuntut ilmu, iaitu jadi orang yang mengetahui. Kemudian ilmu itu dibuat i'tiqad yang jazam, jadilah orang yang mengakui. Maka jika dikehendaki oleh Allah dia menjadi lebih baik, jadi orang yang mengenal Allah namanya orang yang arif. Jadi 3 itu jalan nak kenal Allah: alimun wa syahidun wa arifun. Alimun wa syahidun wa arifun. Alimun pergi belajar.
Nuntut ilmu. Syahidun, ilmu tadi dibuat i'tiqad yang jazam. Wa arifun, jadilah orang yang arif billah. Dia tak boleh nak jadi arif tanpa menuntut ilmu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam amal dan amal itu makmumnya. Tak boleh makmum tak ada imam. Imam tak ada makmum sah. Sah. Makmum tak ada imam sah. Tak sah. Kita sembahyang seorang niat jadi imam sah. Sah. Kita sembahyang ramai niat makmum. Imam tak ada sah. Tak sah kedarah kata orang Kedah. Tak sah. Pasal imam tak ada. Mayang seorang niat imam sah. Mayang ramai niat makmum imam tak ada, tak sah. Begitulah amal tanpa ilmu, amal tu tak sah. Tapi kalau ada ilmu tak beramal, kurang-kurangnya ada pahala ilmu. Kurang-kurangnya ada pahala menyimpan ilmu di dalam dada. Al-ilmu fis sudur. Simpan ilmu dalam dada tu dah satu pahala tu tuan. Tapi beramal tanpa ilmu tu dua dosa. Satu dosa tak berilmu, satu dosa beramal tanpa ilmu. Lagi kita tak menuntut ilmu fardu ain, lagi itulah berdosa. Setiap nafas masuk, keluar. Setiap kali kita seduh, dosa. Lepas, dosa. Seduh, dosa. Lepas, dosa. Mati, pasti. Sebab itulah wajib kita menuntut ilmu. Biar mati dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan digolongkan Allah orang yang mati syahid. Baik, habis. Mengetahui apa tadi? Iaitu mengaku apa itu? Mengaku dalam hatinya tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kidam. Allah Ta'ala itu ada sifatnya, namanya sifat kidam. Apa kidam? Ada Allah, tak ada baginya permulaan. Allah tu ada. Allah tu sedia. Mana kata sedia, ada Allah itu tidak ada mula baginya. Sedia Allah Ta'ala tak terima baru. Mana kata tidak ada mula. Kita ni semua ada mula. Mula kita dengan tiada. Lepas tu baru ada. Allah tu ada. Adanya tak ada mula. Firman Allah Ta'ala, wal awwalu. Artinya ialah Allah Ta'ala itu yang awal. Yang yang ada sebelum daripada makhluk ini. Ada. Belum ada makhluk, Allah dah ada. Makhluk adanya dimulai oleh tiada. Allah Ta'ala ni ada, tak dimulai oleh tiada. Baik, habis. Tuhan tetap telah ada. Maka sedia itulah dikatakan sifat kidam. Yang lawan bagi baharu, yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan sedia itulah dinamakan dia wajib pada akal. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baharu. Jadi Allah Ta'ala itu tentu bukan baharu. Itulah dinamakan dia mustahil pada akal. Akal tak terima kata Allah Ta'ala tu baharu. Akal yang macam mana ni? Akal yang ghariziyah. Akal yang ghariziyah. Akal kafir tak terima. Akal musyrik tak terima.
Akal kafir tak terima. Akal munafik tak terima. Akal yang terima ni akal yang ghariziyah. Iaitu akal yang berpandukan keimanan. Akal yang Allah Ta'ala berikan nur di dalam hatinya. Kalau kita belajar tauhid, mula-mula belajar hukum akal dulu. Pasal apa? Imam Haramain kata, siapa tak erti hukum akal, bermakna dia tidak berakal. Jadi orang kafir belajar ke hukum akal. Itulah hukum orang kafir ni, dia tidak ada akal sebenarnya. Akal kafir, akal munafik, akal musyrik, tak tergolong dalam orang berakal. Dia berakal, tapi di sisi Allah dia tu tidak berakal. Afala taqilu? Adakah kamu tidak berakal? Itu dia. Afala tatafakkarun? Adakah mereka itu tidak berfikir? Itulah maksudnya tu. Ya, mereka ada akal tapi tidak menggunakan akal, maka tempat mereka di dalam alam akhirat nanti lebih hina daripada syaitan dan iblis, Fir'aun dan Qarun dan Namrud dan Haman dan yang seumpamanya. Iaitu orang yang telah diberi cahaya iman, tetapi mereka menukarkan keimanan itu dengan kekufuran. Maka mereka lebih hina daripada iblis syaitan. Iblis syaitan duduk neraka nombor 4. Tapi orang ni duduk neraka nombor 7. Nun bawah neraka jahim. Orang yang sudah diberi keimanan, tiba-tiba mereka berpatah balik kepada kekufuran. Macam mana? Kita dilahirkan dari mak ayah yang beriman. Kita dilahirkan sebagai orang Islam. Kita dilahirkan sebagai orang beriman. Tapi bila kita sudah dewasa, kita tidak mahu keimanan itu. Macam mana kata kita tidak mahu keimanan? Iaitu kita tidak mahu kepada hukum-hukum Allah. Kita suka enjoy, kita suka kepada hiburan, kita suka kepada keseronokan, kemewahan. Kita suka kepada apa yang disebut dalam Al-Quran, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Cari sonok ya kehidupan ni. Lahwal hadith. Kita menghalalkan lahwal hadith. Maka jadilah kita ni orang yang menukar keimanan kepada kekufuran. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itu ialah orang-orang yang membeli kesesatan daripada hidayah Allah. Allah dah bagi hidayah. Dah bagi petunjuk. Lahir daripada perut seorang ibu yang mukminah. Dia nak jadi musyrik. Dia nak jadi kafir. Dia nak jadi munafik. Dia nak menentang hukum Allah. Itu namanya orang yang menukar hidayah Allah dengan kesesatan. Maka mereka ni jadi apa? Inilah orang-orang yang lebih hina dalam negeri akhirat nanti daripada syaitan dan iblis. Iblis memang dijadikan kafir. Syaitan memang dijadikan kafir. Tapi orang ini jadinya Islam. Kenapa kau nak tukar? Orang bagi nasi dia nak makan tai. Orang bagi nasi dia nak makan tai juga. Itulah dia. Jadi kita ni orang beriman kena pakai akal. Siapa tak pakai akal,
Bermakna dia sudah mengkufuri Allah, mengingkari Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Tuhan nak bagi dia syurga, dia pilih neraka. Baik. Baik. Ya, habis di situ. Itu namanya mustahil pada akal. Iaitu mustahil pada akal Allah Ta'ala itu ada mula. Allah dengan kita ni dia tak akan serupa segala-gala. Sebab dalam Quran dia kata laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tu tak menyerupai sesuatu. Dan dalam ilmu tauhid disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak serupa dengan sesuatu. Kalau kita ni ada mula, Allah Ta'ala tak ada mula. Baik. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada yang tidak didahului tiada. Atau dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya. Maka sedia inilah dikatakan sedia yang zati. Yakni sedia yang bangsa zatnya. Yakni sedia yang hakiki, yang sebenar-benar sedia. Ada yang tak ada mula yang sebenar-benarnya. Dan keluar dengan sedia itu ni tak termasuk dalam arti kata sedia itu. Yakni sedia yang zati itu sedia zamani. Ataupun dia panggil kidam zamani. Artinya dengan panjang dan lama masanya. Macam orang tua. Orang tua umur 100 tahun. Maka kita kata dia tu orang kidam juga. Ya, kidam zamani namanya. Dia tu sudah sedia. Dia ada lama. Kidam. Maka sedia ini tidak dikehendaki pada bicaraan ini. Sedia ini dalam bahasa Arab dia kata kidam. Kidam ni ma taqaddama. Kidam ni makna ma taqaddama, perkara yang sudah ada dahulu. Dah lama dah masa. Maka yang ada lama masa tu ada dua. Satu nama dia kidam zamani. Iaitu perkara yang sudah lama wujudnya. Tapi ada dia tu ada mula. Contohnya kita kata Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad tu adanya dah lebih 1400 tahun. Lama tak? Lama. Maka dia tu kidam tak? Kidam. Kidam apa namanya? Kidam zamani. Nabi Adam, Nabi Adam lagi lama. Nabi Adam lagi lama lebih 10,000 tahun. Jadi Nabi Adam ni kidam tak? Kidam. Kidam apa? Kidam zamani. Maksudnya adanya lama dah. Dan dikatakan pada istilah bahasa Arab, benda perkara yang melebihi 100 tahun itu namanya kidam. Masjid contohnya. Masjid lama tu umur dia 120 tahun. Masjid baru ni umurnya baru 10 tahun. Maka masjid lama tu kita panggil dia masjid qadim. Masjid qadim, masjid yang lama, masjid lama. Masjid baru kita panggil masjid jadid. Imam Syafi'i ada dua fatwa dia. Satu fatwa lama semasa baginda berada di Iraq. Maka dinamakan fatwanya tu qaul qadim. Fatwa yang lama. Bila Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, maka dia buat fatwa baru. Maka fatwa baru tu dinamakan qaul jadid, qaul baru. Qadim lawannya jadid. Qadim lama, jadid baru. Macam saya dengan Tuan Imam. Tuan Imam muda pada saya. Maka namanya Imamul Jadid. Tuan Imam
yang muda. Saya ni siapa? Saya dah tua pada dia. Nama ni apa dia? Ya, Syekhul Qadim. Syekh tu maknanya orang tua, bukan tuan. Syekh ni maknanya orang tua. Mana dalil? Dalilnya janggut saya sudah putih. Tuan Imam janggut pun belum tumbuh. Apa? Itu nak faham. Qadim dengan jadi. Jadi macam mana kita nak faham Allah Ta'ala tu sedia? Ada dia tak ada mula bagi adanya. Zaman dulu ni tuan-tuan. Isyak masuk apa? Isyak masuk apa? 8.17. 8.20 pun dia. Lepas setengah. Biasa sampai apa? Itu tengok ada jam tak ada jam. Jam berhenti ke tak? Apa? Belum bunyi ya? Saya biasa saya ngajar kat pondok sampai pukul 9, 9.30 berhenti. Baik. Satu masa dulu kita tahun tak sampai 100 hijrah. Kita tahun 80 ke 90 hijrah dulu. Ada satu orang ahli falsafah. Ahli falsafah ni namanya Ad-Dahri. Ad-Dahri ni dia seorang ahli falsafah yang tidak beriman pada Allah, tapi cukup pandai berhujah. Dia berhujah tentang keimanan. Saya cerita ni banyak kali lah, cuma nak saja sampai bab kidam ni cerita lagi lah. Jadi dia suka cerita bab ketuhanan pasal nak lawan orang-orang yang mengaku ketuhanan Allah. Dia cukup tak suka orang mengaku ketuhanan Allah dan beriman pada Allah. Jadi orang yang tak suka kepada ketuhanan Allah dan tak suka kepada orang-orang bertuhankan Allah ni dah ada sejak zaman dulu lagi dah. Bukan zaman lah ni ya. Zaman lah ni lagi ya. Dengar kata Pak Imam anti. Dengar kata pengurusi masjid anti. Kalau kata pengurusi konsep balada Nusantara, yang tu orang suka. Itulah dia sejak dulu sampai lah ni. Bahkan lah ni lagi dah teruk. Kalau zaman dulu pun ada orang anti ketuhanan ni. Nama dia apa? Dahri. Dia Dahri ni dia suka berdebat dengan alim ulama. Nak kata Islam tu tak betul, nak kata bertuhankan Allah tu salah. Sampai lah ni ada buat tu. Lah ni lagi best. Orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri. Macam kisah GISHB ni lah. Kan? Yang menjahanam dia pun bukan orang kafir, orang Islam juga. Banyak lagi lah perkara-perkara yang kau nak jahanamkan. Kenapa kau tak jahanamkan? Dengan puak kafir buat pusat pelacuran lah, pusat perjudian lah. Kenapa kau tak lawan? Yang Islam punya cari salah. Dalam hati ada nifak. Itulah dia punca. Jadi kisah dia ni, Dahri ni, dia memang tak suka lah orang beriman pada Allah. Maka dia cabar alim ulama ni supaya berdebat dengan dia. Dia nak lawan mengatakan Tuhan tu tak ada. Dia nak kata Tuhan tu tak ada. Maka ramailah alim ulama yang kalah berdebat dengan dia. Hebat dia. Alim ulama kalah berdebat dengan dia. Dia kata Tuhan ni
tak tunjukkan aku mana. Kalau alim ulama tak hati nak berdebat dengan dia. Pandai dia berdebat. Macam orang hari ni berdebat masuk mahkamah. Ya, yang Islam kalah, yang tak Islam dah. Pasal apa? Undang-undang pun tak Islam. Benda Islam, nak lawan tak Islam, bawa pergi mahkamah tak Islam, kalahlah Islam. Benda tak Islam, bawa pergi mahkamah tak Islam, nak lawan Islam. Macam mana Islam nak menang? Walaupun hakim lawan Islam, hakim tu yang akan tolak Islam. Pasal tu, kita nak tegakkan Islam, tak boleh pilih orang tak Islam. Duduk di atas hidah. Kena letak orang Islam di atas hidah. Baru tu. Ini kalau undang-undang tu bukan undang-undang Islam, nak bagi Islam tu duduk atas, nak menang, memang tak boleh menang lah. Memang tak boleh menang. Kita pergi negara yang ramai orang kafir, lepas tu kita nak kabarkan dia Islam tu bagus, adakah dia nak percaya? Silat-silat kita dia bunuh. Itulah ujian para nabi, anbiya wal mursalin. Nak sampaikan keimanan pada orang kafir dalam negara mereka dulu susahnya. Kita sekarang dah pegang dah kejayaan tu, kita sendiri pula yang melingkupkannya. Habis sambung cerita tadi. Jadi bila alim ulama ni semua dah banyak dah kalah dengan dahri ni, maka Amirul Mukminin pada zaman tu tanyalah menteri dia, siapa lagi orang alim kat negeri kita ni yang boleh berhujah dengan dahri ni. Maka kata seorang menteri, dia kata, wahai tuan, ada satu orang lagi di hujung desa negeri kita ni, namanya Hamad. Dia satu orang alim yang tak terkenal pun. Ya, satu orang alim duduk di pondoknya, di pusat pengajiannya, dia tak terkenal pun dia ni. Dia tak suka dikenali dan tak mau pun dikenali, tak terkenal. Tapi dia sangat alim. Maka Amirul Mukminin perintahkan supaya dia dijemput untuk berdebat dengan dahri, biar musnah segala kesyirikan, kekufuran dan kebatilan yang dibawa oleh dahri. Kalau tak dimusnahkan pemikiran ini, nanti akan jadi banyak orang kafir kat negeri kita. Maka datanglah rombongan ke pesantren Imam Hamad ini, jemput dia ke istana, jemput dia ke majlis perdebatan dengan dahri. Jadi dia pun kata insya-Allah. Bila rombongan Amirul Mukminin balik, jaduk seorang-seorang, lepas tu dia pening kepala. Macam mana aku nak berdebat ni? Dia ni orang handal. Aku ni bukan dia boleh sangat berdebat. Cakap tak pandai. Ya. Jadi malam tu dia pun tidur. Tidur bangun pagi. Duduk melengung. Dah habis kuliah subuh kat pondok dia. Duduk melengung tepi tangga. Melengung. Duduk termenung di tepi tangga suraunya. Tiba-tiba datang satu orang anak muridnya. Umur baru 6 tahun. Tanya dia. Dia tanya, wahai tuan guru, saya lihat tuan guru macam bersedih. Kenapa tuan guru? Maka kata tuan guru Hamad tadi, semalam aku mimpi dan berbetulan aku ini semalam didatangi rombongan sultan, rombongan Amirul Mukminin supaya hadir berdebat dengan dahri.
Orang yang kuat lawan ulama tu. Dan semalam aku mimpinya aku pergi ke sebuah dusun, aku lihat pokok-pokok dalam dusun tu sudah dimakan oleh seekor babi. Tinggallah satu pokok yang besar. Dia duduk keliling pokok tu, dia nak makan pokok tu tak boleh pasal keras. Tiba-tiba dari pokok itu keluar seekor harimau. Bukan harimau Malaysia. Harimau betul. Keluar daripada pokok tu seekor harimau menerkam babi itu dan makan babi itu. Jadi sekarang aku telah memikir apakah makna mimpiku itu. Maka kata budak umur 6 tahun tadi, kalau begitu tuanku, arti mimpi itu ialah pokok-pokok yang sudah dimakan harimau dan babi tadi ialah ulama-ulama dalam negeri ini yang telah dimusnahkan, yang telah dipatahkan hujah oleh dahri itu. Dan babi itu ialah perumpamaan babi itu. Pokok besar itu tuan guru yang tak boleh nak dimakan oleh babi tadi, iaitu dahri. Harimau itu saya lah. Kata orang Perak, harimau tu teman dia. Kalau gitu tuan guru, besok kita pergi saja. Saya akan teman Tok Guru. Tok Guru jangan cakap apa-apa lah, biar saya cakap. Tok Guru tengok budak ni. Umur baru 6 tahun. Boleh ke debat dengan orang tua umur 60 tahun? Tak apalah. Jalan je lah. Besok pagi-pagi sampailah ke tempat perdebatan. Maka naiklah dahri atas pentas, atas podium senior mimbar ni. Dia pun tanya, depan ni semua ramai orang ni, ribuan orang datang, 10,000 orang datang. Lepas dulu mana ada bola sepak, badminton pun semua. Orang nak tengok apa? Tengok ceramah lah. Hari ni dah ada bola, ada apa, orang tak maulah tengok ceramah, kita tengok bola lah pula. Nak pula sukan kuak kupu-kupu wanita terbuka, lagilah ramai orang tengok. Jadi ramai orang dengan ceramah dahri tadi. Dahri pun naik. Dia tanya, siapa hari ni nak berdebat dengan aku? Maka orang tunjuklah si budak tadi. Budak tadi ni apa kerja? Tukang bawa selipar Tok Guru. Masuk majlis, Tok Guru naik, dia pegang selipar Tok Guru. Tukang pegang selipar Tok Guru, budak umur 6 tahun tadi. Jadi orang tunjuk kat dia tu budak. Kenapa budak? Tok Guru dia kat belakang. Kalau dia tak boleh jawab, baru Tok Guru dia jawab. Kalau dia tak boleh jawab, baru Tok Guru dia boleh jawab. Maknanya apa? Kalau dengan dia pun tak boleh, mana Tok Guru dia pun tak boleh lawan. Tu ya. Jadi kata dengan dahri, tak apa. Tertry dengan budak ni. Pandai sangat kan? Dia tanya. Soalan pertama. Ada 3 soalan, tapi dia bunyi loceng ni, saya nak beri satu lah. Soalan-soalan berkaitan dengan bab kita ngaji. Apa dia? Dia pun tanya satu soalan ni. Kamu kata Tuhan kamu itu tidak ada mula, iaitu kidam. Tunjukkan kepada saya macam mana Tuhan tu tak ada mula. Tuan nak tunjuk guna. Jadi dia tanya, kamu kata Tuhan yang kamu faham tu dia bersifat kidam, maknanya tak ada mula. Tunjukkan kat saya tak ada mula tu macam mana. Tunjukkan tak ada mula tu. Benda ada boleh tunjuk, benda tak ada nak tunjuk macam mana kan? Kalau kata
tunjukkan apa benda di atas meja tu. Saya tunjuklah, ada cawan, ada botol, ada tudung botol. Tudung apa, cawan. Tuan-tuan kata, tuan tunjukkan saya apa yang tak ada atas meja. Gila apa soalan? Tunjukkan kat saya apa yang tak ada. Benda tak ada nak tunjuk lagu mana? Bangang betul. Kan? Benda ada bolehlah tunjuk. Benda tak ada tunjuk lagu mana? Macam tu imam. Makmum tanya, Pak Imam, tunjukkan kat kami bini muda Pak Imam tu. Kami nak kenal. Nak tunjuk apa kawan kahwin satu cakap banyak penampor. Jadi dia minta tunjukkan kepada dia Tuhan tu tak ada mula. Orang ada tengok, macam mana nak jawab ni kan. Bunyi bu. Macam mana nak jawab. Tiba-tiba budak tu bangun, dia kata apa? Tak ada ke soalan payah sikit? Soalan tu senang-senang ni. Payah sikit tak ada. Budak umur 6 tahun. Dia kata, kamu jawab soalan tu dulu. Dia kata, baik. Tuan ada tapak tangan? Ada? Tunjukkan kat kami tapak tangan tuan. Dia pun tunjuk. Baik, tuan ada 5 jari. Tolong tunjukkan kepada kami mana jari yang mula, mana jari yang akhir. Tuan-tuan tengok jari saya, mana mula, mana akhir. Fikir sampai mati tak jumpa jawapan. Betul? Betul? Cari tengok, cuba tengok tempat lagi. Sampai subuh tengok jadi gila. Pasal apa? Nak cari mana mula. Tak ada orang beranak-beranak keluar jari ibu dulu. Last kali ibu keluar kelingking. Tak ada pula yang beranak-beranak keluar jari 4 dulu. Lepas tu baru keluar jari hak tengah, jari hantu. Hantu punya. Tak ada. Dia beranak keluar 5 jari tu. Mana mula? Tak ada mula. Tak. Jadi, apa jawab budak kecil tadi? Kalau jari tuan mana mula pun tuan tak boleh tunjuk pada saya, macam mana saya nak tunjuk kat tuan? Tuhan saya tak ada mula. Tunjuk dulu mana mula jari tuan tu, baru saya tunjuk. Tuhan saya tak ada mula. Pening kepala. Tak boleh jawab. Itulah maknanya benda yang tak ada mula, benda tak ada, itu namanya hal. Ya, hal keadaan tak ada. Dia bukan benda yang wujudi. Jadi macam mana nak tunjuk? Dia hanya boleh dipaham. Benda yang hanya boleh dipaham. Betul kita mengaji sifat 20 tu, ada sifat yang wujudiyah, ada sifat yang adamiyah, ada sifat yang amrun i'tibariyah, ada sifat yang namanya hal, ada sifat nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Hikmah ni apa? Hikmah dia untuk mentahqiqkan keyakinan kepada Allah yang maha tidak menyerupai makhluk, agar kita tunduk dan patuh kepadanya. Jangan syirikkan dia. Baru kita bahagia di dunia hingga ke akhirat. Punca kita tak bahagia, banyak masalah kehidupan. Karena kita tidak kenal Tuhan. Karena kita tidak kenal yang memiliki diri kita. Macam budak tak kenal mak dia. Mak dia pun buat tak kenal lagi dia. Bahagia tak budak tu? Itulah umpama kita dengan Allah. Kalau kita tak mau mengenal Allah, Allah pun biarkan kita.
Maka bahagia tak kita? Walaupun kaya tapi tak bahagia. Walaupun sehat tapi tak bahagia. Walaupun ramai yang menyokong, yang mengikut, yang menuruti kita, yang jadi pengikut kita, tapi tak bahagia juga. Pasal apa? Kita tak kenal Tuhan yang menjadikan dan yang mentadbir kita. Ibarat orang derhaka mak bapak. Bahagia dah hidup. Apa dah lagi derhaka Tuhan. Itulah umpamanya. Jadi nak cerita, ringkas tadi cerita, siapakah budak umur 6 tahun tadi? Itulah dia Imam Hanafi. Ya rahimahullahu ta'ala. Imam Hanafi umur 6 tahun dah berdebat dengan orang sesat. Ya akhirnya tumbang dia. Yang hari ni orang Wahabi. Dia kata dia betul. Imam Hanafi ni lama dah hidup. Duk pelekeh Imam Hanafi, Imam Syafi'i dia tu siapa? Duk berketuk pak perlih lah, mai turun lagi 9. Duk lawan Imam Syafi'i, duk lawan Imam Ghazali, duk lawan orang tasawuf, duk lawan orang ahli sunnah wal jamaah. Dalam kali musnahkan ekonomi orang Islam. Inilah cerita puak Wahabi ni tuan-tuan. Dulu dia hanya menentang faham ahli sunnah wal jamaah. Hari ni dia lawan ekonomi orang Islam. Inilah jahatnya Wahabi tuan-tuan. Jangan bagi ada kat Negeri Sembilan ni tuan-tuan. Ya. Esok musnah macam Negeri Perlis. Perlis selalu kena peti tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sejarah Perlis selalu kena peti. Berangkali sebab ni apa? Duk lawan ahli sunnah ni puan. Kita lihat sejarah yang kata halal ASB, satu mufti saja dalam Malaysia ni. Mufti Wahabi itulah. Yang kata Ustaz Syahari Arkam tu sesat, satu mufti tu saja. Mufti lain tak kata pun. Saya bukanlah penyokong dia. Cuma nak cerita apa dah berlaku dulu kan. Inilah dia. Jahatnya Pak Wahabi ni tuan-tuan. Bukan hanya melawan orang ahli sunnah. Bahkan menentang ekonomi orang Islam. Yang bukan dari golongan dia. Jahatnya Wahabi ni. Ya? Jadi perlu kita faham. Wahabi ni agenda Yahudi. Agenda Yahudi ada kat dalam Malaysia ni tuan-tuan. Nun, utara, Perlis. Baik, kita berhenti itu dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya. Dan dalil atas kidam ila akhirih wallahu a'lam. Ada soalan? Tak pernah ada soalan mesti. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.